A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin yang dikasihi sekalian, para pendengar, kita bersama sekali lagi dalam slot Renungan Jumaat di TV IMR. InsyaAllah hari ini saya akan bercerita mengenai zikir dan takwa. Hadirin yang dikasihi sekalian, sahabat-sahabat, kita hidup seharian di dunia ni, sebenarnya cabaran untuk hati kita melekat dengan dunia ni terlalu banyak. Kita bangun pagi sampai kita tidur balik, cuba tanya balik diri kita, berapa kerat sangat masa kita luangkan untuk Allah SWT. Kalaulah Allah tak wajibkan solat 5 hari sewaktu, 5 waktu sehari, maka boleh jadi sebahagian daripada kita tak peruntukkan masa pun untuk Allah SWT. Kesan dia apa? Kesan dia, kita tengok balik hati kita, berapa banyak sangat hati kita yang betul-betul kuat, yang betul-betul hidup untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maksudnya, orang yang betul-betul iman, orang yang betul-betul hati dia dekat dengan Allah, orang yang betul-betul hati dia melekat dengan Allah, tidak sakit dan tidak terpengaruh dengan dunia. Apabila dibacakan ayat, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati dia ni bergegar. Jadi dari awal ceramah sampai kongsian sampai ke sini, beberapa kali saya sebut nama Allah, berbanyak sangat hati kita yang telah bergetar. Kebiasaannya kita tak bergetar pun bila sebut nama Allah. Menandakan hati kita rosak, menandakan hati kita lemah, menandakan hati kita ni penuh dengan maksiat, penuh dengan kelalaian kepada Allah SWT. Jadi persoalannya, bagaimana kita ingin merawat kelalaian ini? Bagaimana kita ingin memastikan hati kita ni hidup, hati kita ni bersama dengan Allah? Maka kaedah yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan berzikir. Imam Ghazali rahimahullah berkata, zikir ni ada 2 jenis. Zikir pertama adalah zikir dengan mulut, zikir kedua adalah zikir dengan hati. Imam Ghazali mengatakan, supaya kita faham konsep zikir dengan betul, mengatakan bahawa mengapa kita zikir dengan mulut? Maka zikir dengan mulut adalah untuk mencapai zikir dengan hati. Bila kita sebut berkali-kali Allah, 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 ataupun zikir yang biasa selepas solat, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, bukan tujuan dia untuk kita banyak di mulut, tapi tujuan dia untuk kita banyak di hati. Jadi apabila hati kita, Alhamdulillah, hati kita betul-betul rasa kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Apabila hati kita menyebut Subhanallah, hati kita betul-betul rasa bahawa Allah tu maha agung daripada segala kecacatan. Dan Imam Ghazali sambung, bukan sahaja untuk capai di hati. Kenapa nak capai di hati ni? Wa zikru bil qalb li tahsilu muraqabatullah. Itu kata Imam Ghazali. Dan zikir dengan hati ni untuk kita merasa hampir, dekat, rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita sebut Alhamdulillah, kita tengok iPad kita pun kita rasa rapat dengan Allah. Berapa ramai yang kat luar sana, yang berjuta orang ada iPad, yang bila tengok iPad dia rasa rapat dengan Allah. Tetapi seorang yang hati dia rapat dengan Allah, yang sentiasa berzikir, bila lihat iPad dia sebut Alhamdulillah, dia merasa syukur bahawa Allah lah yang beri iPad ni pada dia. Bukan sekadar dia beli pakai duit gaji dia atau duit PT-PTN dan sebagainya. Tetapi dia rasa bahawa iPad ni Allah yang bagi. Itu perasaan orang yang hampir dengan Allah, mereka yang betul-betul berzikir. Dan tidak cukup kalau kita berzikir ni dengan sekadar kita ikut kumpulan zikir, berkasidah, ya Hana dan sebagainya. Tidak cukup kalaulah hidup kita ni tak capai ke darjat takwa. Muraqabatullah, rapat dengan Allah untuk apa? Supaya kita akhirnya menjadi seorang yang bertakwa.
Kita buat satu perkara, kita takut. Kalaulah perkara ni Allah marah. Kita buat satu perkara, kita bersungguh buat. Kerana apa? Kerana Allah sukakan perkara tersebut. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Kan? Berapa ramai daripada kita pada hari ni bila kita jumpa mak kita, kita berfikir, orang bertakwa dia fikir macam mana? Orang bertakwa dia fikir, bila aku berjumpa dengan mak aku, apa yang Allah suruh aku buat kepada ibu bapa aku? Apa yang Allah larang aku buat kepada ibu bapa aku? Itu keadaan orang bertakwa. Kan? Jadi kesimpulan kita pada hari ini, kelalaian manusia ini berpunca daripada lupa Allah. Jauh daripada Allah. Dan penyelesaian kepada kelalaian ini adalah dengan zikir. Apabila kita berzikir, kita mula rapat dengan Allah, mula merasai Allah hampir dengan kita. Tetapi tidak berhenti setakat itu. Zikir-zikir kita yang menyucikan hati kita ini akan membentuk ketakwaan. Dan ketakwaan ini apa akan jadi? Akan menjadikan kita hamba yang betul-betul disiplin dengan Allah. Hamba yang betul-betul melakukan apa Allah suruh. Dan saya tutup dengan satu arahan Allah SWT, bahawa kita ini perlu tegakkan Islam. Dan di suasana kita di Malaysia sekarang ni, Islam tu akan tertegak apabila kita betul-betul memperbaiki bangsa kita, bangsa Melayu. Jadi dengan zikir sebenarnya boleh buat sampai kita memartabatkan semula kehebatan bangsa kita menerusi Islam. Ini adalah satu perkara yang penting untuk kita faham. Jadi kesimpulan pada hari ini, mudah saya simpulkan tadi 3 benda. Kelalaian kita pada hari ini berpunca daripada jauhnya kita dari Allah. Kan? Jauh dari Allah tu kita akan dapat dengan berzikir kepada Allah SWT. Dan dengan zikir akan melahirkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan insya-Allah kita tutup sesi kita pada hari ini dengan beberapa soalan dan doa. Soalan pertama kita perlu tanya, sejauh mana saya rapat dengan Allah SWT? Kalau betul kita tahu soalan ini kita boleh jawab, maka kita tahu kedudukan hati kita dengan Allah macam mana. Soalan kedua kita perlu tanya, kalaulah aku berzikir, sejauh mana zikir aku ini betul-betul mengubah hati aku? Sejauh mana zikir aku ni betul-betul mengubah hati aku dengan Allah? Dan soalan terakhir adalah, sejauh mana amalan-amalan zikir kita membawa kita kepada ketakwaan, melakukan apa Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب وصلى الله على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Segala yang baik datang dari Allah, yang lemah datang dari diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.